Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Terima kasih yang berbahagia Datuk Syamsuddin dan yang dihormati Datin, yang diraihkan kedua-dua mempelai kita pada malam ini yang berbahagia, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum. Allah Ta'ala menyuruh kita mengkahwinkan, mencari jodoh. Wassalihina min ibadikum, cari orang yang baik-baik daripada kalangan hamba kamu untuk dijadikan pasangan hidup. Maknanya anjuran berkahwin ini ialah anjuran daripada Allah, Tuhan kita. Islam menyuruh kita berkahwin kerana 5 sebab. Agama kita menyuruh kita berkahwin ini kerana 5 perkara. Yang pertamanya kerana ingin mendapatkan zuriat. Kerana dengan zuriat inilah yang akan menyambungkan tali silaturahim. Bukan setakat silaturahim di atas dunia, malah dengan adanya anak-anak kecil sehinggalah dia dewasa, sehinggalah kita kembali ke rahmatullah. Anak-anak inilah yang akan memberikan doa yang menyampaikan pahala kepada kita selepas kematian kita. Sebab itu menjadi satu kesalahan bagi orang yang berkahwin jika tidak mahu anak. Dia tak mahu anak, kahwin-kahwin tak nak anak. Dia kata usin apa, letih, bela budak je rupa dia. Dia tak nak bela budak. Sedangkan dengan budak inilah dia adik kita yang berlari. Inilah yang akan menolong kita, bukan setakat di dalam dunia. Bila kita tua, anak kita ni akan tolong kita sampai hari kiamat dengan doa yang tidak putus daripada anak-anak yang soleh. Yang kedua, kelebihan ataupun tujuan berkahwin ialah untuk mencukupkan akal, menyempurnakan pemikiran, akal. Selagi mana kita belum kahwin, macam-macam benda yang kita fikir. Tetapi apabila kita sudah berkahwin, ramai orang kata orang lelaki ada 9 akal. Orang lelaki ada 9 akal, 1 nafsu. Perempuan 9 nafsu, 1 akal. Itu bukan hadis. Ayat Quran pun tidak, hadis pun tidak. Entah dari mana datang, kita pun tak tahu. Sebenarnya orang lelaki pun ada akal, perempuan pun ada akal. Dua-dua tak cukup akal. Nak bagi cukup akal ni kahwin. Bila kahwin baru cukup. Suami setengah akal, isteri setengah akal. Setengah campur setengah jadi satu. Oh Ustaz, macam saya ada 4 isteri Ustaz. Maknanya ada lebih kurang 3 akal dari situ. Oh, mana banyak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan menyempurnakan akal. Sebab itu orang yang selepas kahwin tak sempurna lagi akal, maknanya ada benda yang kosong dalam perkahwinan dia. Yang ketiga, tujuan perkahwinan itu ialah untuk menyempurnakan hak. Islam menganjurkan kita berkahwin supaya menjaga hak orang perempuan, hak orang perempuan, hak isteri, hak anak-anak perempuan. Islam menjaga hak-hak wanita. Apabila perkahwinan itu berjalan mengikut jalan agama, insya-Allah rumah tangga itu akan bahagia dan akan dapat dilaksanakan hak-hak. Tetapi apabila hak itu tidak dilaksanakan, maknanya perkahwinan itu ada benda yang tersasul dalam perkahwinan itu. Banyak kali kita lihat, kita dengar perkahwinan yang tidak bahagia. Yang bahagianya masa mula-mula kahwin. Lepas itu dah tuan-tuan jauh. Kita ni kadang-kadang masa bercinta, kalau naik motosikal, rapat yang amat-amat. Dua-dua duduk dalam harga motor. Seat belakang kosong, dua-dua lelaki bini duduk depan. Tapi bila dah kahwin, dah macam kubur rupa dia. Suami depan, isteri belakang. Isteri duduk atas carrier kat belakang motor. Udah macam batu Nissan dia rupa dia. Sebenarnya dalam Islam, lepas kita berkahwin, lagi rapat. Sebab perkahwinan itu ialah perkongsian. Bukan setakat berkongsi tempat tidur, berkongsi kain tuala, berkongsi tengok televisyen, berkongsi segala-galanya. Masalah, kegembiraan. Ini yang kita nak daripada perkahwinan. Yang keempat,
Tujuan perkahwinan itu ialah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kerana apabila manusia ataupun rumah tangga kita bergelora, masyarakat bergelora kerana tidak ada perkahwinan, maka masalah sosial akan wujud, berbagai masalah akan timbul. Dan yang kelimanya, tujuan perkahwinan ialah untuk mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, darjat orang yang berkahwin, yang sudah berkahwin, dengan darjat orang bujang yang belum berkahwin, semuanya berbeza. Orang yang dah kahwin, semayangnya, fadilatnya lebih besar daripada yang bujang. Bila berkahwin, semua benda dapat pahala. Senyum pada isteri dapat pahala. Tuan-tuan cuba tengok hari ni, dah senyum ke belum pada isteri tuan-tuan? Nak senyum apa ustaz? Tak ada isteri, kahwin cuba. Nak kahwin apa ustaz? Dah tua. Tua pun boleh kahwin. Pelajar saya umur 66 tahun kahwin, perempuan, suaminya 70, elok je kahwin. Datang orang tanya pada saya, ustaz, kenapa tua-tua kahwin, nak buat apa tu ustaz? Saya cakap, kahwinlah dulu, tahulah demo nak buat apa. Tak payah nak susah-susah. Tuan-tuan, perkahwinan ini rahmat. Bila kita pegang tangan isteri kita, bila kita pegang tangan suami kita, pegang aja, gugur dosa daripada celah jari-jari kita. Berapa banyak dosa kita tuan-tuan? Balik nanti naik kereta pegang tangan, nak balik ke kereta pegang tangan, gugur dosa. Satu suap nasi yang isteri kita makan, yang anak kita makan, satu suap makanan yang mereka suap, hasil daripada pekerjaan suami dia, satu suap itu merupakan satu pahala untuk suami. Satu pahala. Sebab tu kita jangan marah kalau isteri kita buat makan, biarlah. Sekali makan sebelum pinggan, tak apa tuan-tuan, pahala. Cuma gemuk dan kecil manis je, itu je. Sebab tu kadang-kadang kita susah hati, isteri kita, bini aku buat minta ke darah, kata dia, biarlah, pasal dapat pahala. Bapak-bapak yang bangun tengah malam menyelimutkan anak dia, memasang kelambu kerana nyamuk Aedes banyak, pasang kelambu, bangunkan malam tengok anak dia tidur ke tidak, bangun malam seorang bapa untuk jaga anak dia. Pahala dia macam bangun fi sabilillah, perang fi sabilillah, besarnya pahala tuan-tuan. Sebab tu kita bila kahwin ini, tujuan kita ialah untuk mendapat rahmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak perkahwinan yang berlaku dengan perceraian. Asyik kahwin cerai, asyik cerai kahwin. Orang tanya pada saya, ustaz, apa pasal bercerai ustaz? Saya jawab, biasa bro. Nak buat macam mana? Dah tak ada jodoh, suami isteri. Cuma saya nak bawa pada tuan-tuan beberapa petua dalam tazkirah pendek saya ini, supaya perkahwinan kita ini seronok. Nombor satu, kita nak perkahwinan kita ni seronok. Saya tanya pada tuan-tuan, cuba tengok muka isteri tuan-tuan, akak-akak, cuba tengok muka suami akak-akak. Rasa tenang ke, bahagia ke, semua perut ke, susah hati? Cuba tengok sekarang, cerita. Tuan-tuan tengok muka suami tuan-tuan tu menyampah ke apa? Entahlah ustaz, rasa geram badan. Tapi tenangkan, dia bagi saya habit jua ustaz, sabar je lah. Kalau tak sabar, akak nak buat apa? Akak bakar je kata. Masalah dia tuan-tuan, sebab kita sudah hilang rahmat. Rahmat tu maknanya kasih sayang. Kita jarang bercakap. Lepas tu bercinta, kita selalu bercakap. Ni tanya Syahrin, waktu bercinta apa dia buat? Tiap-tiap hari SMS, Akum, Kak Na, buat apa tu? Habis top up je tuan-tuan. Lepas kahwin sudah kurang komunikasi. Cubalah lepas kahwin kita ber-SMS dengan isteri kita. Kita bercakap dengan isteri kita, bercakap dengan suami kita, banyakkan bercakap dengan mereka. Dia akan datang rahmat. Datang rahmat. Saya tuan-tuan ajar pada tuan-tuan, kalau boleh, bukan setakat waktu kita kahwin macam ni je, pasang lagu menyanyi. Lepas kahwin pun tuan-tuan kena menyanyi untuk isteri tuan-tuan. Saya sampai sekarang saya menyanyi dengan isteri saya. Ustaz tak ustaz, menyanyi juga saya. Betul tuan-tuan. Duduk di dapur, dia masak, saya potong ikan, saya potong bawang, saya menyanyi. Dia dengar. Betul saya menyanyi tuan-tuan, nak bagi seronok. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, hanya padamu juga. Seronoklah tuan-tuan. Seronok. Nak tidur tu pun menyanyi lagi. Aduhai kekanda, junjung
junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Seronok. Lagu tu kena lagu hak betul lah, jangan lagu rock pula. Kita pun nak gaya. Banyakkan berkomunikasi, banyakkan bercakap. Yang kedua saya minta pada tuan-tuan, banyakkan berjamaah. Makan berjemaah, mandi berjemaah, solat berjemaah. Kena buat. Kena berjalan bersama-sama, tidur bersama-sama, menonton bersama-sama, mandi pun bersama-sama. Rasulullah pun mandi bersama-sama dengan isteri Rasulullah, saling gosok-menggosok. Ini tidak saling tampar-menampar macam mana cerita. Aku sepak, kamu sepak aku balik. Tak jadilah. Jalan tuan-tuan. Islam Rasulullah tu, bayangkan tuan-tuan, boleh berlumba lari dengan isteri Nabi. Daripada masjid pergi ke, daripada rumah pergi ke masjid, berlumba lari. Mula-mula masa Aisyah masih kurus, Nabi Muhammad menang. Bila Aisyah badan masih kurus, Aisyah menang. Bila Aisyah dah gemuk sikit, Nabi pula menang. Dan Nabi kadang-kadang saja bagi Aisyah menang sebab nak bagi Aisyah seronok. Bila Aisyah menang lumba lari, Aisyah kata, "Ye, kita menang." Maknanya tuan-tuan, dalam setahap kemesraan begitu sekali buat. Tapi kadang-kadang kemesraan dalam rumah tangga sudah hilang. Bunyinya abang, nasi dah siap. Abang nak makan? Laki aku ni nama apa? Padahal pun kadang-kadang isteri dah tak panggil abang. Tuan-tuan panggillah abang. Tak manis sangat panggil UI. Panggil wak lagi tak manis. Kalau dia wak parjo tak apalah tu. Ini sikit wak. Panggil dia abang. Panggil dia yang menarik. Rasulullah dipanggil oleh isterinya dengan panggilan ya Rasulullah. Maknanya boleh panggil suami dengan gelaran. Kalau suami dia cikgu, isteri boleh panggil cikgu makan. Boleh. Ustaz, kalau suami dia tu imam, abang mamam. Masalah ada ustaz, suami saya apa? Tak ada, ustaz dah pencet sekarang. Harap perut je boroi ustaz. Abang Roy. Makan abang Roy. Tak apa. Rasulullah menyuruh kita dengan panggilan itulah yang mesra je tuan-tuan. Yang ketiganya, tolong jangan menyusahkan di antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Nabi Muhammad bila dia nak berjalan keluar malam, Rasulullah pesan, kamu jangan tunggu aku lewat balik. Malah kadang-kadang Rasulullah bawa kunci spare. Satu hari Nabi Muhammad tak bawa kunci. Bila lewat balik, Siti Aisyah tertidur. Nabi Muhammad tak ketuk pintu, Nabi Muhammad tak terajang pintu, Nabi Muhammad ambil serban, tidur di hadapan pintunya. Taknya masuklah rumah sebab tak nak kejutkan Aisyah yang sedang tidur. Tuan-tuan boleh bayar kalau tuan-tuan tak bawa kunci, isteri tak buka pintu, agak-agak apa jadi pada pintu tu? Rasa terkopak tuan-tuan. Besok repair lain pintu tu. Kita kadang-kadang dah hilang. Kita menimbulkan satu benda yang menyusahkan, pasangan kita. Cuba cari jalan yang paling baik untuk menyenangkan. Dan yang keempat, pesanan saya yang terakhir, Nabi besar pada kita, la taghdab. Jangan marah. 3 kali Nabi sebut jangan marah. Tuan-tuan, kalau cepat marah, tangan akan naik. Orang lelaki bila tangan naik, penumbuk akan naik. Bila penumbuk naik, lidah akan bercakap, aku cerai kamu. Bila cerai saja disebut tuan-tuan, bergegar tiang arash. Ni nak kahwin ni habis berapa ratus ribu. Nak bercerai senang kan? Nak kahwin ni ya Allah, reporter lah, tak tahu nak habak lah, keluar muka depan kahwin. Tapi bila bercerai, muka depan juga spek hitam besar keluar ni di mahkamah syariah. Asal bercerai spek hitam, sebab spek hitam tu cerai. Kadang-kadang pelik kita tengok. Tuan-tuan, kita tak mau jadi macam ni. Kita nak perkahwinan kita ni kekal sampai mati. Ada orang doakan semoga berkekalan ke anak cucu, bahagianya. Elok dapat cucu, tak bahagia. Sebab itu kita tukar supaya berkekalan ke akhir hayat kamu. Nak sampai ke akhir hayat ini kena banyak sabar. Kerana rintangan cukup berat. Kita pesan pada 2 pengantin kita. Bila sebut suami, rintangan sangat berat. Bila sebut isteri, cabaran sangat kuat.
cabaran cemburu. Ui, masa bujang tak ada siapa nak, bila kahwin nak pula, ramai berselerak yang minat pula. Kita tanya waktu ke bujang tak ada siapa nak, bila dah kahwin ramai pula nak, kata dia. Kadang-kadang bila dah kahwin tengok orang lain pula lagi lawa daripada suami kita. Tengok orang lain, ya Allah, bulu dada ni daripada perut naik ke muka banyak-banyak. Yang suami kita ni bulu apa pun tak ada ni. Udah datang cabaran. Ini yang kita nak. La taghdab, kena banyak sabar, kena banyak relax. Sebab tu Nabi pesan, kalau suami nak marah, keluar daripada rumah, jangan duduk depan isteri, nanti jadi tak elok. Start kereta, pergilah duduk taman rekreasi, tengok buaya berenang ke apa kan, kemudian balik. Isteri kalau nak marah, pergi masuk dalam bilik. Suami kalau marah di rumah, isteri jangan lawan, pergi ke dapur, ambil pisau yang besar, potong ikan, insya-Allah dia senyap. Elok dia nak marah je, potong lagu tu. Tak berani dia, tuan-tuan. Jangan kita marah. Yang jadi bergaduh banyak sekarang ni ialah sebab marah dan marah. Selepas ini banyakkan rindu-rinduan. Banyakkan rindu, duduk saja-saja, terkenalkan saat kita bahagia. Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku kasih tidak berubah. Cuba ingat lagu tu, ambil lagu tu, dengarlah sayang, laguku untukmu, lagu penuh arti. 4 kali takrir ar tu, pompom seribu ini. Harap kau mengerti, ku rasa gembira menyanyi denganmu, aku terpikat dengan gayamu mempersonakan. Kalau saya jadi isteri Syahrin, saya pun terpikat, memang terpesona tengok Syahrin hari ini. Begitulah tuan-tuan. Tuan-tuan kena memikat isteri tuan-tuan, pikat suami tuan-tuan. Jangan menjadikan faktor usia menjadikan perkahwinan kita lemah. Jangan menjadikan usia kita, perkahwinan kita tak seronok. Sepatutnya semakin kita berusia, semakin lama perkahwinan kita, kita lebih memahami perasaan pasangan masing-masing. Sebab tu orang tua-tua di kampung, kalau batuk pun dia tahu suami tu nak apa. Nak kopi. Kalau 2 kali batuk, teh. Kalau 3 kali, itu ngajak tidur. Jadi tuan-tuan, selamat menjaga selera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahi ala barakatillah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, berkatilah kedua-dua pengantin kami ya Allah, diberikan rumah tangga yang berbahagia, diberikan zuriat yang baik dan saleh dan salehah, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dipanjangkan umur, diberikan hidayah yang terbaik kepada mereka ya Allah. Dan jadikanlah tetamu-tetamu yang menghadiri majlis pada malam ini juga dirahmati oleh-Mu ya Allah, diberikan kebahagiaan kepada mereka, dimurahkan rezeki kepada mereka, dan dijadikan mereka mendapat bimbingan yang terbaik daripada majlis perkahwinan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.